Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan 4 ingin membentangkan tugasan yang bertajuk Kaitkan Revolusi 1932 di Siam sebagai pencetus utama kepada perubahan politik dalam sejarah Thailand. Sebelum saya memulakan pembentangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Najatul Naim bin Hamzani, nombor matrik 151671 bersama 3 lagi rakan saya iaitu Muhammad Ikhwan Syakban bin Roslan 157744, Muhammad Farhan Fakhruddin bin Rosli 157821 dan yang terakhir Nazmi Azim bin Faizul 157622. Revolusi Thai 1932 merupakan puncak kepada gerakan nasionalisme negara Thailand. Berbeza dengan negara nasionalisme di negara Asia Tenggara yang lain, Revolusi Thai meletus bukan bertujuan untuk menentang penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan. Sebaliknya, berhasrat untuk menentang sistem beraja mutlak ke arah pembentukan sebuah kerajaan berperlembagaan atau demokrasi berparlimen. Revolusi Thai dilancarkan oleh golongan nasionalis berpendidikan barat pada 24 Jun 1932. Ia merupakan satu peristiwa penting kerana telah mengubah sistem politik negara Thailand. Revolusi yang berlaku juga melambangkan kewujudan sentimen nasionalisme di kalangan rakyat meskipun tidak pernah dijajah. Pengaruh idea-idea barat telah memberi inspirasi kepada masyarakat Thai untuk mengubah cara hidup mereka, terutamanya dalam politik. Pemimpin utama Revolusi Thai 1932 ialah Nai Pridi Panomyong, Pia Manupakol, Pia Bahul Polpa Yuhasana, Luang Pi Bulu Songkran dan Kuan Abhai Wong merupakan pemimpin kumpulan tua. Mereka terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi yang mendapat pendidikan dari Jerman dan Perancis. Perjuangan mereka tidak berasaskan kepada ideologi politik, sebaliknya hanya mahukan kuasa untuk menghapuskan kuasa mutlak raja. Sementara Luang Pi Bul Songkram dan Nai Pridi Panomyong merupakan pemimpin kumpulan muda yang paling berpengaruh. Mereka merupakan bekas pelajar yang berpendidikan barat dan pegawai muda tentera yang mahukan perubahan dalam semua aspek. Oleh itu, revolusi yang berlaku telah mempunyai faktor dan telah memberi kesan kepada negara Thailand. Oleh itu, saya serahkan kepada pembentang seterusnya untuk menyambung pembentangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Tan dan Dr. Khairul serta rakan-rakan seperjuangan HST 225. Saya Nazmi Azim bin Faizul akan meneruskan sesi pembentangan yang seterusnya, iaitu adakah Revolusi Thailand tahun 1932 merupakan nasionalisme? Dari sudut para pembentang berpendapat bahawa Revolusi Thailand tahun 1932 merupakan nasionalisme. Oleh itu, terdapat 5 faktor yang mendorong ataupun yang menyebabkan berlakunya Revolusi Siam 1932, iaitu yang pertama iaitu kebangkitan golongan intelektual berpendidikan barat, yang kedua iaitu kemerosotan sistem monarki mutlak, yang ketiga iaitu zaman kemelesetan ekonomi 1929 hingga 1932, yang keempat iaitu krisis politik 1931, dan yang kelima atau yang terakhir iaitu perasaan tidak puas hati dalam kalangan golongan tentera. Baiklah, kita akan pergi kepada faktor utama, iaitu kebangkitan golongan intelektual berpendidikan barat. Golongan intelektual berpendidikan barat ini mengetuai golongan nasionalisme di Thailand. Pemodenan Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn dalam bidang pendidikan meninggalkan kesan yang amat penting dalam sejarah negara Thailand. Di bawah pentadbiran Raja Chulalongkorn, penuntut ilmu yang terdiri daripada kalangan putera raja maupun golongan bangsawan telah dihantar ke luar negara bagi menerima pendidikan barat. Raja Chulalongkorn juga memberikan beasiswa kepada insan-insan yang bijak dalam pertandingan peperiksaan. Pada sekitar tahun 1920, dapat disaksikan bahawa terdapat segolongan pelajar muda yang menerima pendidikan di negara barat.
misalnya England, Denmark, Perancis dan Switzerland sangat berpengaruh lah ataupun terpengaruh dengan ideologi kebebasan demokrasi daripada Barat. Dengan pendedahan sedemikian, golongan pelajar ini terdedah dengan pelbagai fahaman seperti sosialisme, liberalisme, demokrasi dan lain-lain yang telah mengubah pemikiran mereka terhadap pemerintahan di Thailand. Contohnya, Pridi telah berjaya mempengaruhi ramai pelajar bagi menyertai revolusi ini. Golongan intelektual juga tidak berpuas hati dengan kehidupan rakyat Thailand ketika itu kerana rata-rata daripada mereka ni hidup dalam kemiskinan, tertindas, terutamanya rakyat bawahan lah. Tambahan pula, ekonomi negara Thailand telah dieksploitasi sepenuhnya oleh kuasa-kuasa asing seperti British dan China. Di samping itu, satu bangkahan lemah terhadap kuasa monopoli raja pada zaman pemerintahan Raja Chulalongkorn oleh sekumpulan pegawai tinggi, iaitu seramai 11 orang. 4 orang putera raja yang pernah pergi ke Eropah sama ada untuk belajar ataupun melawat, mengemukakan rayuan kepada Raja Chulalongkorn pada tahun 1886, iaitu memohon mengadakan sistem berperlembagaan. Di akhir pemerintahan Raja Chulalongkorn, baginda memikirkan lunya kerajaan berperlembagaan selepas baginda pulang dari lawatan kedua ke Eropah. Disebabkan wujudnya idea-idea baru oleh golongan intelektual berpendidikan Barat, maka wujudlah gerakan nasionalisme yang ingin membebaskan negara Thailand daripada kekuasaan mutlak raja kepada sistem berperlembagaan. Seterusnya, faktor kemerosotan sistem monarki mutlak. Kemerosotan sistem monarki ini berlaku semasa pemerintahan Raja Wajirawu 1910 hingga 1925 atau dikenali sebagai Raja Rama ke-6 dan pemerintahan Raja Prajadipok 1925 hingga 1935 iaitu Raja Rama ke-7. Baiklah, kita akan sentuh berkaitan dengan kelemahan pemerintahan Raja Wajirawu. Dasar pemerintahan baginda telah mencetuskan rasa tidak puas hati rakyat, terutamanya dalam kalangan rakyat berpendidikan Barat. Semasa memerintah, baginda bersikap pilih kasih dan berat sebelah dalam pelantikan pegawai kerajaan. Baginda menyerahkan jawatan-jawatan penting untuk disandang oleh sahabatnya serta pegawai yang berpendidikan dalam negeri. Contohnya, Chow Phraya yang pada asalnya merupakan seorang pakar tarian kelas terkenal mendapat jawatan tertinggi setelah disaingi oleh Raja Wajirawu. Oleh itu, golongan bangsawan dan pegawai-pegawai yang berpendidikan Barat tidak mendapat sebarang keistimewaan dan disisihkan menjawat sebarang jawatan dalam kabinet atau kaki tangan awam. Keadaan ini menyebabkan berlakunya ketidakcekapan pentadbiran dan merebaknya amalan rasuah dalam kalangan penjawat awam. Raja Wajirawu bukan sahaja pemerintah yang lemah, malah baginda sering mengabaikan tanggungjawab dalam pemerintahan. Pelantikan baginda merupakan satu kesilapan kerana baginda tidak berminat dalam hal-hal pentadbiran. Sebaliknya, baginda lebih meminati bidang kesenian. Dengan itu, banyak masa dan wang kerajaan dibelanjakan untuk kegiatan kesenian. Baginda juga gemar hidup berfoya-foya dan menghabiskan wang kerajaan, iaitu baginda melakukan lawatan peribadi ke luar negara, menyebabkan banyak wang dibelanjakan untuk kepentingan diri dan mengindahkan istananya. Selain itu, Wajirawu juga telah membentuk sebuah pasukan tentera peribadi untuk melindungi dirinya yang dikenali sebagai pasukan Harimau Liar ataupun SWAPA. Anggota pasukan ini diberi layanan yang cukup istimewa dengan bayaran gaji yang lumayan. Tindakan baginda ini bukan sahaja membazir, malah mencetuskan rasa tidak puas hati dalam golongan tentera awam. Seterusnya, kelemahan pemerintah Raja Prajadipok 1925 hingga 1935. Baginda merupakan pemerintah dinasti Chakri yang optimis dan berkaliber serta bersikap liberal dalam pemerintahannya. Malangnya, baginda mewarisi sebuah pemerintahan yang sedang menuju ke arah kehancuran oleh pemerintah sebelumnya, iaitu Raja Wajirawu lah.
Okey, amalan rasuah dan ketidakcekapan pentadbiran telah menjatuhkan imej ataupun sistem autokrasi raja. Meskipun Praja Report tidak bersedia untuk menjadi pemerintah, namun baginda bertindak segera untuk membaiki kelemahan pemerintahan yang sedia ada. Langkah awal yang dilakukan oleh baginda ialah menghidupkan kembali fungsi kabinet dan memulihkan kembali majlis tertinggi kerajaan serta majlis privy. Baginda sering mengadakan rundingan dengan ahli-ahli kabinet untuk sebarang tindakan dan keputusan yang diambil berdasarkan konsep demokrasi. Akan tetapi pemerintahan Raja Pradepo sering diganggu oleh golongan diraja. Bagi mengurangkan ketidakcekapan pentadbiran dan monopoli kuasa oleh kelas Khonang, Raja Pradepo telah menyerahkan 8 daripada 12 kementerian di bawah kuasa putera raja. Baginda seterusnya meluaskan peranan kerabat diraja dalam pentadbiran dengan memberi peluang kepada mereka memegang jawatan tinggi dan penting dalam kerajaan. Ketika ini berlakunya semula monopoli oleh kuasa diraja dan bangsawan menggantikan kelas Khonang atau kelas menengah. Tindakan baginda telah membangkitkan kemarahan golongan kelas menengah kerana mereka telah kehilangan kuasa pentadbiran dan tidak lagi berpeluang memegang jawatan tertinggi serta menikmati gaji yang lumayan. Justru golongan menengah mengkritik pentadbiran Raja Pradepo kerana tidak berlaku adil dengan memberi lebih perhatian kepada golongan bangsawan sedangkan mereka diabai. Pembaruan baginda telah membakar semangat golongan berpendidikan barat untuk menghapuskan kuasa golongan mutlak. Pemerintahan Pradepo akhirnya telah kembali kepada sistem pemerintahan bercorak tradisional. Pentadbiran yang dijalankan secara sulit tanpa diketahui oleh rakyat biasa. Kebebasan berakhbar mula dihadkan. Dari sini timbulnya kesedaran golongan berpendidikan barat untuk melancarkan pemberontakan bagi menamatkan ketidakadilan sistem beraja mutlak. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada faktor ketiga iaitu zaman kemelesetan ekonomi dunia 1929 hingga 1932. Semasa pemerintahan Raja Pradepo, negara Thailand dilanda krisis ekonomi yang teruk ekoran sikap boros raja sebelumnya. Masalah ini bertambah serius apabila berlakunya kemelesetan ekonomi dunia sejak 1929 hingga 1932. Pada mulanya, Pradepo cuba mendapatkan pinjaman dari Amerika Syarikat dan Perancis, tetapi gagal. Justru baginda terpaksa melaksanakan operasi berjimat cermat dalam pemerintahannya. Antara langkah yang diambil ialah memotong gaji pegawai awan dan tentera, memecat kaki tangan kerajaan yang tidak menunjukkan kecekapan dalam pentadbiran, membekukan kenaikan pangkat, kenaikan gaji serta mengurangkan elang kerabat diraja, mengurangkan bilangan pekerja istana dan membubar pasukan Harimau Liar serta mempercepatkan tempoh persaraan di kalangan kaki tangan awam. Langkah berjimat ini telah melahirkan satu golongan yang anti kepada sistem beraja. Mereka kebanyakannya terdiri daripada golongan terpelajar yang disisihkan dalam pentadbiran, pegawai-pegawai awam yang menganggur serta golongan tentera yang disingkirkan, sekaligus mendorong kepada pemberontakan untuk menamatkan kesengsaraan dan penindasan terhadap rakyat. Seterusnya, faktor krisis politik 1931. Pada bulan Oktober 1931, berlakunya krisis politik di negara Thailand antara Menteri Pertahanan iaitu Putera Bauret dengan Menteri Perdagangan iaitu Putera Pura Chatera, berpunca daripada soal kewangan menjadi persengketaan politik. Dan persengketaan ini ataupun pertikaian ini berakhir setelah Putera Bauret ataupun Menteri Pertahanan meletakkan jawatan akibat cadangan yang diusulkan iaitu kenaikan gaji tentera telah ditolak oleh raja. Pada September 1931, pergantungan sistem gold standard telah berlaku di England. Walau bagaimanapun, jemaah kabinet Thailand tetap meneruskan sistem gold standard dengan berpandukan pandangan dan nasihat daripada
Holpesch itu selaku penasihat kewangan dan pihak Kementerian Kewangan. Keputusan sedemikian sebenarnya telah menyusahkan lagi penjualan barangan keluaran Thailand ataupun keluaran tempatan ke negara luar ataupun negara lain yang telah mengurangkan nilai mata wang tempatan. Peristiwa ini telah memberi gambaran negatif kepada rakyat dan merendahkan imej sistem beraja di negara Thailand, yang mana rakyat mula hilang kepercayaan dan keyakinan terhadap sistem pemerintahan monarki yang diamalkan oleh negara Thailand. Akhir sekali atau faktor terakhir ialah perasaan tidak puas hati dalam kalangan tentera. Golongan tentera awam Thailand dikuasai oleh golongan kelas menengah dan pegawai-pegawai muda yang kebanyakannya mereka mendapat pendidikan dan latihan ketenteraan di luar negara, terutamanya di negara Jerman. Rasa tidak puas hati wujud ni apabila Raja Wajirawu ni menubuhkan pasukan tentera pribadi, iaitu pasukan Harimau Liar yang sebelum ni saya cakap, iaitu SWAPA, yang dilengkapi dengan pelbagai keistimewaan. Jadi golongan tentera awam ni akan berasa kecewa lah apabila jawatan tinggi dalam perkhidmatan tentera awam diambil alih oleh golongan bangsawan dan putera-putera raja. Tambahan pula kerajaan menetapkan kenaikan pangkat tidak berdasarkan kebolehan dan kelaikan, akan tetapi berdasarkan keturunan semata-mata. Jadi keputusan ini mencetuskan kemarahan golongan tentera, terutamanya yang baru kembali dari luar negara, kerana jawatan yang mereka perolehi tidak setaraf dengan kelulusan latihan yang mereka telah jalani lah. Golongan tentera juga tidak berpuas hati dengan tindakan Raja Wajirawu yang mengikut dasar pro pihak berikat semasa tercetusnya Perang Dunia Pertama, iaitu tentera-tentera negara Thailand ni dihantar ke Perancis untuk menentang Jerman. Tindakan ini tidak dipersetujui lah oleh golongan tentera kerana sebagaimana kita tahu, kebanyakan daripada mereka ni mendapat latihan ketenteraan di Jerman. Kemarahan terhadap Raja Wajirawu tiba kepada kemuncaknya bila mereka cuba melakukan rampasan kuasa dan percubaan membunuh terhadap baginda pada tahun 1912 dan 1917. Kegagalan itu menyemarakkan lagi hasrat mereka untuk melancarkan revolusi. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara pembentang. Seterusnya kami akan menjelaskan tentang kesan yang berlaku dalam sejarah politik Thailand akibat daripada Revolusi Thai 1932. Kesan yang dilihat paling ketara dalam sistem politik Thailand akibat daripada Revolusi Thai 1932 ialah perubahan sistem beraja Thai. Revolusi Thai 1932 telah mengubah sistem pemerintahan raja berkuasa mutlak di Thailand yang telah diamalkan sejak 800 abad yang lalu kepada sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Perubahan yang berlaku ini telah menyebabkan segala keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki oleh raja serta kerabatnya menjadi semakin terhad berbanding dengan sistem pemerintahan yang diamalkan sebelum ini, iaitu sistem pemerintahan raja berkuasa mutlak atau sistem monarki. Dalam hal ini, raja bertindak sebagai ketua eksekutif, ketua perundangan dan ketua kehakiman, tetapi raja masih tertakluk kepada perlembagaan. Sebarang keputusan yang ingin diambil oleh raja haruslah berpandukan perlembagaan dan tidak boleh dilakukan secara sesuka hati seperti yang berlaku dalam sistem pemerintahan sebelum ini. Dalam sistem pemerintahan raja berkuasa mutlak, raja berperlembagaan, raja mempunyai kuasa untuk melantik Perdana Menteri yang biasanya terdiri daripada pemimpin parti yang mendapat sokongan majoriti dalam pilihan raya atau parti yang memiliki majoriti terbanyak dalam kerajaan campuran. Selain itu, raja juga mempunyai kuasa untuk melantik ahli jemaah menteri bagi membantu Perdana Menteri melaksanakan pentadbiran negara. Ahli jemaah menteri yang dilantik haruslah terdiri daripada ahli Dewan Senat
dan calon tersebut adalah calon daripada cadangan Perdana Menteri. Selain itu, Raja juga mempunyai kuasa untuk melantik separuh daripada ahli Dewan Perundangan. Seterusnya, Raja juga mempunyai kuasa untuk mengisytiharkan darurat dalam sistem raja berperlembagaan, tetapi pengisytiharan tersebut haruslah mendapat persetujuan daripada menteri, serta Raja juga mempunyai kuasa pengampunan. Akhir sekali, Raja mempunyai kuasa untuk membubarkan Dewan Perundangan tanpa persetujuan Jemaah Menteri. Akan tetapi, pilihan raya wajib untuk dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan setelah pembubaran Dewan Perundangan. Dalam sistem raja berperlembagaan juga, kerabat diraja tidak dibenarkan untuk menjawat jawatan dalam pentadbiran kerajaan dan dalam bidang ketenteraan, kecuali sebagai penasihat pegawai diplomatik. Dalam sistem raja berperlembagaan, segala harta seperti istana dan peralatannya yang sebelum ini menjadi milik raja dan kerabatnya bertukar menjadi harta milik kerajaan atau harta awam setelah sistem raja berperlembagaan diperkenalkan pada tahun 1932. Jelas menunjukkan bahawa perubahan sistem beraja di Thailand merupakan kesan yang paling ketara dalam sejarah politik Thailand akibat daripada Revolusi Thai 1932. Perubahan yang berlaku dalam sistem pemerintahan Thai juga memerlukan perlembagaan yang baharu agar sesuai dengan keadaan semasa. Setelah Parti Rakyat mengambil alih kerajaan, sebuah perlembagaan sementara telah dibentuk, dan pembentukan perlembagaan sementara ini telah diketuai oleh Nan Pridi Panomoyong. Kandungan utama yang terdapat dalam perlembagaan sementara Thai ialah berkaitan dengan kuasa raja. Dalam konteks ini, raja akan kehilangan semua kuasa kecuali hak pengampunan. Selain itu, kerabat diraja juga tidak dibenarkan untuk melibatkan diri dalam pentadbiran awam dan ketenteraan, kecuali hanya sebagai penasihat pegawai diplomatik. Dalam perlembagaan sementara Thai juga turut menyatakan bahawa Nan Pridi Panomoyong dan Parti Rakyat akan memerintah Thailand dengan bantuan sebuah Dewan Senat yang mempunyai ahli seramai 70 orang. Selain itu, Dewan Senat juga mempunyai kuasa untuk membentuk sebuah majlis mesyuarat kerja yang berperanan untuk meluluskan undang-undang dan mengawal menteri. Dalam perlembagaan sementara Thai juga telah menetapkan bahawa proses pilihan raya akan diadakan 10 tahun sekali dan semua orang dewasa diberikan hak untuk mengundi. Walaupun Pridi telah mengetuai Revolusi Thai 1932, namun untuk memuaskan hati ramai pihak dan mendapat sokongan tentera, Pridi telah melantik Pia Monapakon dari golongan konservatif sebagai Presiden Majlis Mesyuarat Kerja kerana kebanyakan tentera merupakan golongan konservatif. Sebagai sebuah parti yang baru, kestabilan dalam sebuah kerajaan merupakan satu elemen yang penting untuk dijadikan sebagai undang-undang tertinggi negara dan rujukan dalam setiap perkara. Sebuah jawatan kuasa khas juga telah dibentuk bagi merangka sebuah perlembagaan tetap Thai.
Dan akhirnya pada 10 Disember 1932, Perlembagaan Tetap Thai telah berjaya dibentuk dengan Pia Manapakon dilantik sebagai Perdana Menteri Thai yang pertama. Perlembagaan Tetap Thai yang dibentuk telah menetapkan beberapa ciri. Antaranya ialah sebuah kerajaan berparlimen ditubuhkan yang mengandungi sebuah Dewan Perhimpunan dan sebuah kabinet. Dewan Perhimpunan mempunyai 156 orang ahli dan separuh daripadanya akan dilantik oleh raja, manakala separuh lagi akan dipilih oleh rakyat melalui proses pilihan raya. Selain itu, Dewan Perhimpunan juga mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang, mengawal keuangan negara, mengawal menteri dan sebagainya. Jika perlembagaan sementara sebelum ini telah menetapkan bahawa proses pilihan raya diadakan 10 tahun sekali, namun perlembagaan tetap yang baru ini menetapkan agar proses pilihan raya akan diadakan 4 tahun sekali dan Raja Thai masih kekal sebagai raja berperlembagaan, iaitu segala tindakan yang diambil oleh baginda haruslah berpandukan kepada perlembagaan Thai. Seperti dalam perlembagaan sementara Thai, dalam perlembagaan tetap Thai juga, raja mempunyai kuasa untuk melantik menteri dengan bantuan Dewan Perhimpunan. Raja juga mempunyai kuasa untuk menerima dan menolak rang undang-undang yang diluluskan, tetapi kuasa Dewan Perhimpunan lebih tinggi berbanding dengan kuasa veto yang dimiliki oleh raja. Di sini, raja mempunyai kuasa yang terhad dalam perundangan negara, dan akhir sekali kerabat diraja juga tidak boleh menjadi menteri, ahli Dewan Perhimpunan dan ahli Majlis Mesyuarat Negara. Jelas menunjukkan bahawa perlembagaan yang dicipta ini telah mengurangkan kuasa raja dan menunjukkan bahawa sistem pemerintahan monarki Thai tamat setelah berlakunya Revolusi Thai 1932. Kesan revolusi Thailand yang seterusnya ialah revolusi Thailand telah menyebabkan wujudnya konflik dalam golongan revolusi di Thailand. Secara ringkasnya, revolusi Thailand telah menyebabkan golongan revolusi telah berpecah menjadi kepada dua kumpulan yang berdasarkan ideologi yang berbeza, iaitu golongan progresif dan juga golongan konservatif. Yang pertama ialah golongan progresif. Golongan progresif telah diketuai oleh Nai Pridi Pamnomyong. Golongan ini berhasrat untuk melakukan pembaharuan di negara Thailand dari pelbagai aspek seperti aspek politik, aspek ekonomi dan juga aspek sosial. Terdapat banyak perubahan dan pembaharuan yang ingin dilaksanakan oleh golongan ini. Yang pertama ialah pembaharuan dalam aspek politik. Golongan ini berusaha untuk menjadikan negara Thailand sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Golongan ini juga mengemukakan cadangan untuk melakukan pembaharuan dan perubahan dalam aspek ekonomi, iaitu golongan ini bercadang untuk membaik pulih ekonomi negara di negara Thailand dengan cara memilik negarakan semua tanah dan juga sumber semula jadi di negara Thailand. Sebagai ganti rugi, pemilik tanah akan diberikan bond kerajaan. Golongan revolusi kedua pula ialah golongan konservatif. Golongan ini mempunyai ideologi yang sangat berbeza dengan golongan progresif. Golongan konservatif ini terdiri pada pemimpin-pemimpin tentera yang telah diketuai oleh Pia Manapakon. Golongan ini berhasrat ingin menamatkan eksploitasi ataupun monopoli kuasa pemerintahan oleh golongan-golongan kerabat diraja dan juga bangsawan dalam menjawat jawatan-jawatan penting dalam sistem pemerintahan negara di Thailand, seperti jawatan Perdana Menteri, jawatan portfolio menteri dan sebagainya. Reformasi ataupun pembaharuan yang dilakukan dalam aspek politik dan juga ekonomi yang telah dicadangkan oleh wakil golongan progresif, iaitu Nai Pridi Pamnomyong tadi, telah menyebabkan wujudnya pertikaian pendapat di antara kedua-dua golongan tersebut di negara Thailand.
kedua-dua golongan revolusi tersebut di negara-negara Thailand. Pertikaian pendapat di antara kedua-dua golongan revolusi ini telah menyebabkan Nai Pridi Pamnomyong yang merupakan ketua golongan progresif telah dibuang negeri pada bulan Jun 1933. Selain itu, 4 orang pemimpin tentera yang telah diketuai oleh Pia Bahul Polpayu Hasena yang merupakan dari golongan konservatif pula telah meletakkan jawatan kerana tidak bersetuju dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Pia Manopakon terhadap Nai Pridi Pamnomyong. Hal ini secara jelasnya menunjukkan bahawa revolusi Thailand pada 1932 telah menyebabkan wujudnya dua pihak golongan revolusi di Thailand, iaitu golongan progresif dan juga golongan konservatif yang telah berpecah kerana mempunyai ideologi yang berbeza di antara satu sama lain. Kesan revolusi seterusnya adalah revolusi Thailand pada tahun 1932 telah menyebabkan berlakunya kebangkitan daripada golongan tentera. Keadaan ini mula berlaku apabila pihak tentera yang telah diketuai oleh Pia Manopakon berjaya menguasai kerajaan di Thailand, dan kerajaan yang dibentuknya merupakan kerajaan yang bercorak diktator. Selama Pia Manopakon menguasai kerajaan di Thailand, beliau telah membuat pelbagai perkara dan tindakan dalam sistem pemerintahan di Thailand. Antara tindakannya ialah Dewan Perhimpunan tidak lagi dibenarkan bermesyuarat, kebebasan akhbar telah ditamatkan. Selain itu, akhbar-akhbar yang banyak mengecam kerajaan juga turut diharamkan. Pembentukan parti-parti bercorak ataupun bersifat komunis juga turut diharamkan. Pembentukan kerajaan yang bercorak diktator oleh Pia Manopakon telah mencetuskan kebimbangan dan juga keresahan dalam kalangan masyarakat kerana kerajaan tersebut berpotensi untuk menindas rakyat dan masyarakat di Thailand. Namun pada 20 Jun 1933, satu gerakan pengambil alihan kuasa ataupun rampasan kuasa untuk menggulingkan dan mengambil alih kerajaan telah dilakukan oleh Pia Bahul. Pia Bahul telah berjaya melancarkan satu rampasan kuasa untuk menggulingkan dan juga berjaya mengambil alih kerajaan Thailand daripada Pia Manopakon. Melalui kejayaan tersebut, Pia Bahul telah melakukan perubahan dasar pemerintahan negara Thailand daripada kerajaan yang bercorak diktator kepada kerajaan yang bukan diktator dan kerajaan yang anti-komunis. Beliau juga telah membenarkan Dewan Perhimpunan untuk kembali bersidang seperti biasa. Walaupun kerajaan di bawah pimpinan Pia Bahul tidak mengamalkan corak pemerintahan diktator, namun masih wujud ketidakpuasan hati dan juga berlaku pergolakan politik di Thailand. Hal tersebut berlaku disebabkan kerajaan di bawah pimpinan Pia Bahul telah diberikan tetangan yang hebat dan juga tekanan oleh putera Bawaradesh yang merupakan sepupu kepada Praja Dipok yang juga merupakan bekas Menteri Pertahanan Thailand. Pada bulan Oktober 1933, putera Bawaradesh telah memimpin golongan kerabat diraja untuk melancarkan satu rampasan kuasa untuk mengembalikan semula kuasa autokratik raja. Namun rampasan kuasa tersebut tidak berjaya dan juga telah ditumpaskan. Kegagalan rampasan kuasa oleh putera Bawaradesh telah memberi kesan ataupun impak negatif kepada golongan kerabat diraja sendiri dan juga kepada rakyat. Antara kesannya ialah kegagalan tersebut telah menyebabkan maruah kerabat diraja terjejas teruk. Kegagalan tersebut juga menyebabkan mengukuhkan lagi kedudukan Perdana Menteri Pia Bahul sebagai ketua pemerintah di negara Thailand yang telah dibantu oleh Pridi Pamnomyong dan juga Luang Pibul Sogram dalam pemerintahan di Thailand. Dan kesannya seterusnya adalah juga kegagalan tersebut juga menyebabkan masih wujud rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat kerana kerajaan telah dikendalikan oleh sekumpulan kecil pegawai tentera dan awam. Walaupun kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri Pia Bahul telah kelihatan telah stabil, namun masih lagi wujud pertentangan pendapat di antara kedua-dua perkumpulan tentera dan awam.
antara Pridi Panomyong dan juga Luang Pribul Songgram. Keadaan tersebut telah menyebabkan ahli-ahli kabinet yang pro ataupun yang menyebelahi kepada Pridi Panomyong telah meletakkan jawatan. Peletakan jawatan oleh ahli-ahli kabinet dan pihak yang pro kepada Pridi Panomyong telah memberi peluang kepada golongan tentera yang lain untuk menguasai kabinet yang baru dibentuk. Antara pembaharuan yang dilakukan oleh Pia Bahun Pol Payu Hasena semasa memerintah kerajaan di Thailand ialah pentadbiran negeri disusun semula dengan membahagikannya kepada unit-unit kecil seperti pentadbiran pusat, pentadbiran wilayah dan juga pentadbiran tempatan. Pendidikan sekolah dilanjutkan kepada 4 tahun untuk meningkatkan pendidikan serta menyediakan pelbagai kemahiran untuk rakyat serta menyediakan pelbagai kemahiran untuk rakyat Thailand, maka pendidikan vokasional mula diperluaskan. Pada Disember 1938, Majlis Pemangku Raja telah melantik Luang Pribul Songgram sebagai Perdana Menteri yang baru bagi menggantikan Pia Bahul. Pelantikan Luang Pribul Songgram sebagai Perdana Menteri telah membawa perkembangan baru dalam gerakan nasionalisme di negara Thailand. Hal ini secara jelasnya telah menunjukkan revolusi Thailand pada 1932 telah menyebabkan berlakunya kebangkitan golongan tentera dalam sistem pemerintahan dan politik di Thailand. Kebangkitan tersebut boleh dilihat melalui penguasaan kerajaan yang dipimpin oleh Pia Manopakon yang bersifat ataupun bercorak diktator, kemudian diambil alih oleh kerajaan di bawah pimpinan Pia Bahul yang bersifat tidak diktator dan tidak anti komunis. Namun masih ada lagi cubaan untuk melakukan rampasan kuasa oleh golongan kerabat diraja iaitu putera Bawah Radesh. Namun cubaan kuasa tersebut telah gagal dan ia sendiri cubaan tersebut telah menjejaskan dan mendatangkan impak negatif kepada golongan kerabat diraja tersebut. Ini telah menunjukkan kebangkitan golongan tentera dalam sistem pemerintahan di Thailand dan juga politik di Thailand. Secara kesimpulannya, kebangkitan masyarakat Thai serta kelemahan pemerintah telah merubah sistem pentadbiran negara Thailand daripada sistem beraja mutlak menjadi kepada demokrasi berparlimen. Revolusi yang berlaku juga telah memberi kesan kepada pelbagai aspek dari segi politik, sosial, ekonomi dan sebagainya negara Thailand. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.